Billahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها. Bahan yang Allah SWT gunakan untuk menyampaikan mesej, iaitu tentang latar belakang seorang buta datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian di satu sudut yang lain, kumpulan para pemuka Quraisy dengan kedudukan dan dengan keadaan mereka yang tertentu, yang menyebabkan berlakunya satu proses. Allah SWT menggunakan keadaan ini untuk menyampaikan satu mesej yang penting kepada kita, dan juga memberikan teguran kepada para pemuka Quraisy ini yang
bersikap indifference, acuh tak acuh terhadap ingatan Rasulullah SAW terhadap hari pembalasan ni kan. Jadi dia masih lagi membawa tema yang sama, yang perlahan-lahan nanti akan disentuh kemudian tentang ada dua hujah yang kita akan jumpa di dalam surah ini tentang hari pembalasan dan azab yang akan dikenakan kepada mereka yang mendustakan hari pembalasan ini dalam blok yang seterusnya akan datang kan. So dalam blok ini Allah SWT menjelaskan pertama, qutilal insanu ma akfara, celakalah manusia. Ma akfara, alangkah kufurnya dia kan? Alangkah tidak tidak berterima kasih, alangkah tidak bersyukurnya dia kan. Qutilal insanu ma akfara. Ayat ini menyebut pernyataan tentang kehairanan kan? Allah SWT menyatakan kehairanan dan kemurkaan Allah SWT, kemarahan Allah SWT atas sikap pemuka-pemuka Quraisy yang merasakan diri mereka mulia dan mereka perlu dimuliakan hatta dalam menyampaikan wahyu Allah kepada mereka kan. Maknanya mereka merasakan diri mereka perlu diletakkan, dikekalkan kedudukan mereka kan, walaupun ketika mana berhadapan dengan wahyu Allah SWT yang datang daripada Rabbul Alamin kan. Sikap inilah yang diungkap Allah SWT dalam surah Al-Ma'arij ayat 36 hingga 39 yang kita baca kan. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in, mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, anil yamini wa anil shimali aizin, dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok kan. Yatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im, adakah setiap orang dari orang kafir itu kan, ingin untuk masuk ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan kan. Ini adalah pada sangkaan dan pada jangkaan mereka, kedudukan mereka yang mulia ini tidak memungkinkan mereka direndahkan atau dihinakan dengan masuk ke dalam neraka kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melontarkan kan ancaman-ancaman kan, neraka dan juga ancaman-ancaman kehancuran kan, wajah mereka yang akan terkejut dengan kedatangan hari pembalasan kan, hari kehancuran dan berbagai-bagai lagi gambaran yang menyebabkan mereka rasa direndahkan kan. Itu adalah bagaimana Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berhadapan dengan mereka. Jadi di satu sudut ini Rasulullah SAW seolah-olahnya kan, seolah-olahnya ditekan kan oleh keperluan untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Taala ni kepada orang-orang yang ada sikap macam ni kan, yang merasakan diri mereka ni perlu dikekalkan kedudukan mereka yang mulia ni kan bagi mereka kan. Sebab itulah yatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im, mereka ingin, adakah Allah katakan mereka setiap orang daripada orang kafir ini ingin untuk masuk ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Dan sebab saya sebut dulu, bila kita baca perkataan kafir ini, kita jangan bayangkan dalam kafir ini sama macam orang kafir yang ada di sekeliling kita ni kan, yang orang beragama Buddha, Cina, Hindu dan sebagainya yang tidak memahami latar belakang agama Allah SWT, tapi mereka ni orang kafir yang amat mengenal Allah SWT dan amat mengetahui sejarah Nabi Ibrahim, Rasul-Rasul, dan mereka mengetahui siapakah Muhammad SAW ini kan? Inilah orang kafir yang disebut dalam ayat ini. Tapi kafir ini adalah keingkaran dan juga kedegilan mereka
untuk menerima mesej Allah SWT kan. Kalla, sekali-kali tidak, tidak sekali-kali, inna khalaqnahum mimma ya'lamun, sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, iaitu daripada setitis air yang tidak ada nilainya di sisi manusia kan, apabila dia dari segi fizikalnya dia tidak ada nilai apa-apa kan. Jadi Allah SWT menjelaskan sekali-kali tidak, bahawa mereka menyangka mereka akan masuk syurga yang penuh kenikmatan di atas dasar kedudukan mereka yang mulia ini kan. Allah kata tidak mungkin kan. Tidak mungkin, kerana sebenarnya manusia ini dicipta daripada sama saja kedudukan dia. Semua dicipta daripada air yang hina kan. Jadi sebab tu Allah kata qutilal insan, celakalah insan ini. Insan ini sebenarnya merujuk kepada kumpulannya pemuka-pemuka Quraisy kan, tapi digunakan kata umum ini adalah sebagai hukuman Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kan, untuk menyatakan kemarahan penutur ya kan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kan. Implikasinya ayat ini dia ingin menyatakan kan, tentang alangkah peliknya mereka ni kan, makhluk ni, mereka ni kan, celakalah atas dirinya, atas kebodohan dan sikap buruknya ni kan. Dia ingin supaya dibacakan kepadanya dengan merendahkan diri kepadanya kan. Dan ini tidaklah sepatutnya, tidak selayaknya untuk mereka ni kan. So maha akfarah, ini menyatakan keheranan dan kemarahan serentak kan. Apa yang jadi pada mereka ni sebenarnya? Begitulah maksud dia kan. Kenapa mereka begini kan? Alangkah degilnya, alangkah kufurnya mereka ini dengan keadaan kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mempersoalkan dalam Quran, menyatakan min ayyi syai'in khalaqah. Sebenarnya mereka nak kena melihat kan, daripada apakah mereka diciptakan. Min ayyi syai'in khalaqahu, daripada apakah kan, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta mereka ini. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, dari setitis nutfah mani kan, dia ciptakannya lalu dia menentukan kan, kedudukannya kan, menentukan kadar, ukuran dan juga fizikalnya kan. Faqaddarah ni dia merujuk kepada qadar kan. Qadar merujuk kepada perubahan yang beransur-ansur pada manusia ni daripada satu fasa ke fasa yang lain, sehingga kepada kesempurnaan kerupa manusia ni kan. Ini sebab qaddar ini juga digunakan oleh Allah SWT dan menjelaskan tentang contohnya perubahan bulan yang beransur-ansur kan. Wal qamar qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan surah Yasin ayat 39 Allah SWT menjelaskan, dan telah kami tetapkan, qaddarnahu, kami telah tetapkan, manazila hatta 'ada kal urjunil qadim, bulan bagi manzilah ataupun tahap-tahap bagi bulan itu, sehingga kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua kan. Jadi untuk manusia ni juga Allah kata min nutfatin khalaqahu faqaddarahu kan. Allah SWT telah menetapkan kadar, beransur-ansurnya dia berubah sehingga menjadi seorang makhluk yang sempurna kan, manusia yang sempurna kan. Thumma sabila yassarah, kemudian Allah SWT kata jalan dia telah dimudahkan oleh Allah SWT kan. Maka tidakkah manusia ni ingat kan, asal kejadian mereka yang amat sederhana dan lemah kan, supaya mereka tidak merasa diri mereka serba cukup kan. Sebab inilah yang akan menghalang mereka daripada mendapat ataupun terselamat daripada satu bencana yang amat besar yang bakal menimpa diri mereka.
manusia dijadikan dari titisan air yang tidak bernilai dari segi fizikal dia, kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami ciptakan manusia kamu ini daripada air yang hina? Ma'in mahin, mahin ni yang hina, kan. Kemudian Allah besarkan di tengah-tengah cairan yang juga tidak bernilai fizikalnya, kan. Di tengah-tengah macam-macam cair yang ada di dalam tubuh manusia, kan, ibunya, kan. Di celah-celah cecair najis dan sebagainya, sehingga menjadi manusia yang sempurna. Dan Allah memudahkan dan memimpin kehidupannya sehinggalah dia menjadi sempurna. Jadi apakah yang menyebabkan mereka merasakan diri mereka ni lebih baik dan hebat daripada manusia yang lain? Ini poin yang nak ditekankan oleh ayat-ayat yang kita sedang baca ini, kan. Thumma amatahu fa aqbarah, kan. Kemudian Allah SWT matikan dia, kan. Fa aqbarahu, dan dia akan masuk, kan, akan dikuburkan dia, kan. Maksudnya Allah SWT, kan, kemuncak dari perubahan yang beransur-ansur ni ialah manusia akan dimatikan oleh Allah SWT. Semua orang tidak terkecuali akan melalui proses yang sama ini, kan. Termasuklah orang yang buta ke, cacat ataupun tak cacat, kan. Dan juga orang-orang yang memegang kuasa, kan, yang ada pengaruh, semuanya akan melalui proses yang sama. Allah SWT jadikan daripada setitis air yang hina, kemudian dilakukan, Allah SWT akan menyempurnakan dia setahap demi setahap sehingga sampai ke kemuncaknya, kan. Dia memegang berbagai-bagai kedudukan dan jawatan, kan. Kadang-kadang lupa untuk melihat ke belakang balik, kan, mengenang kembali perjalanan bagaimana Allah SWT bukan saja menyempurnakan proses fizikal dia, tapi juga menyempurnakan bagaimana keadaan dia boleh sampai ke kedudukan yang dia sampai, kan. Semuanya dimudahkan oleh Allah SWT, kan. Sebab manusia sendiri tidak ada kemampuan untuk menjadikan diri dia berubah dari fizikal dari satu keadaan, kan. Dan juga tidak semua keadaan yang manusia lalui atau tempuhi akan berakhir dengan keuntungan atau membawa dia meningkat dari segi kedudukan dia dalam strata hidup masyarakat dan sebagainya, menaik satu tahap ke tahap. Tidak semua orang akan ada peluang untuk dimudahkan oleh Allah SWT untuk melepasi tahap demi tahap ini, kan. Tapi kalau kita melihat ke belakang balik, semua ini adalah hasil daripada Rabbul Alamin, kan, yang mengatur manusia, kan, meningkat dari satu tahap ke satu tahap sehinggalah akhirnya dia akan mematikan manusia, lalu menguburkan, menyimpan jasadnya sebentar di dalam bumi untuk dibangkitkan balik. Nanti akan disebut di dalam ayat yang seterusnya, kan. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian jika dia menghendaki, dia akan, kan, bangunkan balik, bangkitkan balik, kan, manusia ini, kan, untuk dipersoalkan. Jadi Allah SWT kata semua ini adalah datang daripada kehendak Allah SWT. Allah yang sendiri yang inginkan begitu, dan Allah akan melaksanakan begitu, kan. Thumma idza syaa'a ansyarah. Thumma idza syaa'a ansyarah, kan. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Maka, kan, jangan, sekali-kali jangan, kan. Tidak begitu, kan. Certainly not, kan. Dia ataupun manusia ini, kan, belum melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada dia. Ni apa yang diperintahkan, ini ma amarahu, kan, apa yang diperintahkan, apa yang disuruh Allah SWT melaksanakan, dia belum melaksanakan.
dan menjelaskan semua arahan yang disampaikan melalui Rasul, arahan yang jelas dalam diri semula jadi manusia yang diilhamkan oleh Allah, kan. Dia ada dua jenis, kan, nafsul lawamah dia, kan, ataupun nafsu yang sentiasa menyesali kalau dia melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah suruh, kan. Itu nafsul lawamah dalam diri manusia. Kita telah dibincang dalam surah yang sebelumnya, kan. Jadi ni ada dua bentuk arahan, kan. Sama ada arahan Allah SWT yang diilhamkan, software yang Allah telah bina, embed dalam diri manusia ini, kan, yang memimpin dia untuk melakukan, mengenali yang baik dan juga condong hati ke arah yang baik ini, kan. Satu lagi jenis amarahu ataupun perintah Allah SWT ni ialah apa yang Allah SWT telah wajibkan dalam syariat dia, kan. Jadi kedua-dua ni manusia tidak lagi bertindak balas dan melaksanakan apa yang sepatutnya dilaksanakan terhadap ini, kan. Jadi dia kata kalla lamma yaqdi ma amara, kan. Itu kehairanan dan juga kemurkaan Allah sekali lagi, kan. Kalla, kan, atas kedegilan dan keenganan mereka yang telah diberi berbagai hujah yang terperinci ini, kan. Dan Allah SWT bagi berbagai sokongan, kan, mempermudahkan kehidupan dia, mengubah kemampuan fizikal dia daripada makhluk yang amat lemah kepada makhluk yang kuat, mampu untuk melaksanakan apa yang dia rancang dalam fikiran dia, kan. Sebab ada juga orang yang merancang tapi fizikal dia tak mampu untuk membawa apa yang dia inginkan dalam fikiran dia, kan. Allah SWT memberikan kedua ini kepada manusia. Tapi kenapa, kan, kalla lamma yaqdi ma amara, kenapa mereka masih tidak melaksanakan apa yang Allah SWT sediakan, kan, jalan yang membawa kepada kebaikan dalam kehidupan mereka, kan. Jadi di awal blok ni, kan, ayat 17, kan, Allah SWT sebut, kan, qutilal insanu ma akfarah. Ini adalah kesimpulan dalam blok ni terhadap ayat yang mendahului, kan. Itu mukadimah dia, blok ni. Qutilal insanu ma akfarah, kan. Celakalah manusia ini ma akfarah, terhadap apa yang telah dia ingkari, degil, kan. Ma akfarah, telah kufuri, kan. Dan ditutup dengan blok ni dengan kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan begitu, kan. Sekali-kali, kan, kalla, tidak, kan, jangan, kan. Kerana manusia ni sebenarnya, kan, belum lagi patuh kepada apa yang Allah SWT minta dia untuk melaksanakan, kan. Kita tengok blok yang seterusnya, Allah SWT, kan, melontarkan satu lagi hujah. Dia ada dua hujah yang digunakan dalam surah ini. Satu tentang ciptaan manusia, kan. Bagaimanakah manusia ni diciptakan dan diubah beransur-ansur menjadi manusia yang sempurna, kan. Sehinggalah akhirnya Allah SWT matikan dia, simpan jasad dia sebentar di dalam bumi, kan, ditanam, dikuburkan dia untuk kemudian dibangkitkan kembali mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Jadi semua itu diceritakan sebab poin yang besar dia adalah supaya manusia menjawab pertanyaan itu, kan. Kenapa, kan, kalla lamma yaqdi ma amara, kan. Kenapa masih lagi belum manusia ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tunduk kepada ketentuan Allah SWT yang telah dibina dalam diri dia, kan. Dia ada kecondongan untuk buat baik dan kecondongan untuk buat tidak baik. Kenapa dia belum melaksanakan arahan-arahan Allah SWT, amarahu, kan, sedangkan semua ni Allah telah bagi kepada dia, kan. Dalam blok yang seterusnya Allah SWT akan mengetengahkan satu lagi hujah penting, hujah besar, kan, iaitu tentang, kan, falyanzuril insanu ila ta'amihi, maka falyanzuril insan,
Dan sepatutnya manusia ini, kan, insan ni kita kata merujuk kepada pemuka-pemuka Quraisy ni kan, ila ta'amihi, tengok kepada makanan dia kan. So dalam hujah yang pertama tadi, Allah SWT memberi hujah-hujah yang sepatutnya dijawab oleh mereka ini kan? Tentang dua perkara. Satu perkara tentang mengapa mereka masih lagi belum melaksanakan perintah Allah SWT ni, degil dan kufur. Yang kedua juga untuk mereka melihat dan memahami bahawa sebenarnya semua manusia ini melalui proses yang sama saja kan. Tidak ada siapa yang lahir daripada kecuali Nabi Isa dan Adam alaihissalam. Manusia yang lain semuanya lahir dalam proses yang sama, keluar daripada, bermula daripada air yang hina, membesar di dalam persekitaran yang dicelah-celah, perkara juga benda-benda yang nilai dia, fizikal dia tidak ada nilai kan, di sisi manusia dan di sisi Allah SWT. Kemudian membesar dimudahkan oleh Allah SWT, dan akhirnya semua manusia akan mati dan ditanam di dalam tanah, disimpan di dalam bumi. Walaupun dibakar ke, akhirnya dia akan kembali juga ke bumi kan. Jadi satu lagi poin yang penting yang nak diketengahkan daripada hujah-hujah itu adalah, kenapa kamu merasakan diri kamu lebih mulia daripada orang lain? Kenapa kamu merasakan diri kamu ini lebih tinggi kedudukannya daripada orang lain kan? Ini adalah kan? Kemudian manusia diajak, hujah yang kedua supaya manusia ini menyedari kedudukan dia sebenarnya kan, adalah kan, tentang makanan. Falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memerhatikan tentang makanan dia. Siapakah yang mencipta makanan dia dan bagaimanakah makanan ini boleh sampai kepada dia. Dan semua manusia melalui ataupun mendapat dokongan daripada Allah SWT dalam masalah providence, apa yang diperlukan untuk kehidupan dia. Allah SWT lah yang telah menyediakan untuk dia kan. InsyaAllah sebenarnya kita berhenti kat sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi insyaAllah pada pagi besok. Hujah-hujah yang semakin menarik kan? Dan juga ingatan-ingatan yang amat mudah untuk sebenarnya manusia faham dan sampai ke fikiran dia kan? Cuma mungkin kita bincangkan sebab kita nak memerhati sudut-sudut yang ditekankan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni yang mungkin kita terlepas pandang kan. Tapi poinnya adalah baca sendiri kan. Bacalah sendiri ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, lihatlah berulang-ulang kali, fikirkan dengan mendalam dan rasai dalam hati kita. Moga-moga dia akan membentuk tindakan dan juga sikap yang benar dan betul dalam kehidupan kita kan. InsyaAllah saya sudah dengan itu. InsyaAllah jangan ke mana-mana, pagi besok kita akan lihat hujah yang kedua ni kan. Sebelum kita diperlahan-lahan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai kepada tema ataupun maudhu' topik yang nak dibincangkan di dalam surah ini, tema besar kan. InsyaAllah kita sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.